Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Mac 2024 bersama saya Syah Mama Amin. Editor Sarawak Report Claire Rukasu Brown mendakwa Interpol menolak permohonan PDRM untuk mengeluarkan notis merah terhadapnya. Notis merah merupakan permohonan undang-undang peringkap antarabangsa untuk membolehkan polis sesebuah negara mengkesan dan ditangkap individu dikehendaki sebelum diekstradisi ke negara berkaitan. I complained to Interpol, and actually in my latest update I had a news point today. The British Foreign Office let me to understand just yesterday that the British National Crime Agency has investigated this matter, and Interpol has rejected red notices from Malaysia against me. Claire sebelum ini menyuarakan kebimbangan mengenai kemungkinan ditangkap oleh pihak berkuasa Malaysia kerana mendedahkan kegiatan rasuah. Bagaimanapun, Claire yang bercakap dalam forum anjuran Pusat Kewartawanan Independensi IJ malam tadi tidak mendedahkan bila permohonan tersebut dibuat. Laporan BBC bulan lalu menyatakan PDRM cuba mendapatkan notis merah Interpol sebanyak 2 kali ke atas Claire berhubung liputannya mengenai skandal 1MDB. Claire seorang wartawan penyiasatan yang berpangkalan di UK dan membuat liputan meluas berhubung dakwaan salah guna bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam skandal berbilion ringgit dana 1MDB. Abdul Malik Dashtinger atau lebih dikenali sebagai Datuk Malik menafikan sebarang kaitan dengan individu disyaki Raja Dadah India Jafar Sadiq. Menurut Abdul Malik, sebagai seorang ahli perniagaan di Malaysia, terdapat pihak tertentu yang ingin merosakkan imejnya dalam dunia perniagaan, terutamanya dalam industri perfilman. Mengenai isu tomahan ke atas saya baru-baru ini berkaitan dengan seorang warga negara India yang bernama Jafar Sadiq, bahawa saya mempunyai kaitan dengan dia sebagai bos kepada Jafar Sadiq, ketua network pengedar dadah di Malaysia, seorang don mafia di Malaysia atau kingpin daripada Malaysia. Semua kenyataan ini adalah palsu, tidak benar dan fitnah terhadap saya. Saya dengan tulus dan ikhlas ingin menyatakan bahawa saya tidak mempunyai apa jua kaitan, tidak pernah berjumpa atau bercakap dengan Jafar Sadiq. Saya adalah seorang ahli perniagaan di Malaysia dan ada pihak tertentu yang ingin merosakkan imej saya dalam dunia perniagaan, terutamanya industri perfilman. Susulan itu, Abdul Malik berkata dia telah membuat satu laporan polis di IPD Dang Wangi di Kuala Lumpur dan menghantar salinan laporan itu kepada Suruhanjaya Tinggi India. Saya telah membuat polis report di Balai Dang Wangi semalam dan juga telah menghantar report tersebut kepada Indian Embassy. Saya berharap pihak berkuasa akan membuat siasatan ke atas perkara ini dengan serius dan mengambil tindakan sewajarnya. Saya telah mengarahkan peguam saya di India dan Malaysia untuk mengambil tindakan segera ke atas semua media atau mana-mana pihak yang sedang share atau membuat statement yang palsu dan fitnah ke atas isu ini yang merosakkan imej saya. Sebelum ini, media India mendakwa bos kepada Raja Dadah India yang merupakan seorang pengedar filem warga Malaysia didakwa mempunyai hubungan rapat dengan selebriti industri filem Tamil dan sedang berada di negara ini. Ia selepas penerbit filem Tamil Jafar Sadiq yang didakwa mempunyai kaitan dengan penyelundupan dadah antarabangsa bernilai 1.13 bilion ringgit ditahan oleh Lembaga Kawalan Narkotik NCB India. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Dehlan Yahaya ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berhubung perkara terbabit. Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Kau Kok Chi menafikan penglibatan rakyat negara ini yang didakwa terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah antarabangsa termasuk di Malaysia. Baik, berita seterusnya. MUDA akan mengadakan pertemuan dalam kalangan pimpinan parti itu hari ini untuk memutamakkan keputusan sama ada akan menyertai jelajah anjuran PN atau sebaliknya. Menurut pemangku Presiden MUDA Amira Aisyah Abdul Aziz,
terdapat kebimbangan dalam kalangan ahli akar umbi ekoran penyertaan bekas Presiden mereka, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dengan PN. Sesetengahnya juga kata Amira menunjukkan rasa kurang senang. Pada masa sama, aduan Puteri Wangsa itu juga mengakui mereka mengetahui lebih awal mengenai rancangan PN untuk membawa Syed Saddiq menyertai jelajah tersebut. Malah Amira berkata dia dan Syed Saddiq sama-sama terkejut apabila pengerusi PN Muhyiddin Yassin membuat pengumuman tersebut. Minggu lalu, Muhyiddin mengumumkan rancangan PN untuk menjelajah ke seluruh negara bagi memberi penerangan mengenai isu semasa dengan disertai Syed Saddiq. Syed Saddiq sendiri sudah menyatakan kesediaan menyertai jelajah berkenaan atas dasar ia melibatkan isu rakyat. Ahli Parlimen Muar itu juga menegaskan langkah tersebut tidak bermakna dia menyokong blok pembangkang. Pada masa sama, selepas Muhyiddin membuat pengumuman mengejut itu, Muda menegaskan mereka tidak dibawa berbincang sebelum keputusan tersebut diambil. Amira juga mengulangi penegasan bahawa ketika ini Muda hanya terlibat dalam kerjasama dengan Parti Sosialis Malaysia PSM. Isu kantin sekolah yang dibenar beroperasi sepanjang bulan Ramadan mendapat reaksi berbeza dalam kalangan pemimpin Perikatan Nasional. Presiden Gerakan Dominic Lau berkata parti itu tidak berkongsi pandangan sama dengan PAS yang menganggap tindakan tersebut sebagai tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Menurut Dominic, kepada Malaysia kini, kantin sekolah sepatutnya dibiarkan beroperasi kerana yang penting adalah nilai hormat menghormati kepercayaan dan amalan keagamaan dalam kalangan pelajar. Tambah Dominic lagi, parti gerakan berpegang kepada prinsip perperlembagaan persekutuan yang memberi ruang kepada semua rakyat Malaysia kebebasan dalam beragama. Sebelum ini, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahya mendakwa arahan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq supaya kantin sekolah mesti beroperasi seperti biasa menjelang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Katanya arahan itu seolah-olah sengaja mencetuskan polemik, sedangkan pelajar bukan Islam boleh membawa bekal makanan dan makan di ruangan yang dibenarkan. Namun Fadlina menegaskan bahawa langkah itu bagi membolehkan pelajar bukan Islam dapat makan dengan selesa. Sementara itu, seorang pemimpin bersatu menyokong pendirian PAS dalam isu tersebut dengan tidak bersetuju dengan saranan untuk membenarkan kantin dibuka semasa bulan Ramadan. Bercakap atas kapasiti peribadi, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, pelajar bukan Islam sepatutnya boleh menguruskan diri sendiri kerana amalan berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajipan yang menjadi rutin umat Islam setiap tahun. Tambahnya lagi, pendirian ini tidak ditujukan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil, tapi kepada sekolah harian. Razali berkata apa yang dimahukan ialah supaya terdapat kelainan sempena bulan Ramadan dan dapat mengajar murid dari peringkat awal tentang amalan menghormati bulan Ramadan. Dalam pada itu, kerajaan menjimatkan RM22,826.65 sebulan susulan keengganan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima gaji selagi ekonomi negara tidak pulih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Menjaga Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa berkata, jumlah itu adalah anggaran penjimatan perbelanjaan kerajaan bagi peruntukan ke atas gaji pokok Perdana Menteri. Zaliha tidak menyatakan jumlah keseluruhannya. Bagaimanapun, berdasarkan kiraan Malaysia kini, angka itu lebih RM300,000 untuk tempoh 15 bulan. Anwar katanya tidak mengambil gaji sejak dilantik ke jawatan itu pada November 2022 sebahagian daripada langkah penjimatan kerajaan. Perkara itu dinyatakan dalam jawapan bertulis terhadap soalan Ahli Parlimen PAS dari Pasir Mas Ahmad Fadli Syari yang mahu tahu berkaitan jumlah penjimatan kerajaan susulan tindakan itu. Pemotongan gaji Perdana Menteri itu diumumkan dalam sidang media pertamanya setelah dilantik ke jawatan itu pada 24 November 2022. Tindakan itu diambil sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya, manakala menteri-menteri pula memotong 20% gaji masing-masing. Baik, sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke memberi penjelasan berhubung dakwaan dia menghadiri sebuah majlis makan malam geng kongsi gelap. Menurut Loke adalah perkara biasa bagi wakil rakyat menghadiri majlis makan malam mengumpul dana Persatuan Cina dan NGO itu berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan ROS.
Menteri Pengangkutan itu juga berkongsi nama pertubuhan itu sebagai Kelab Sosial Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lok kemudiannya merujuk cacatan di Facebook pada 10 Mac oleh Presiden MCA Wee Ka Siong semasa menghadiri acara Kelab Sukan dan Rekreasi Saudagar Malaysia yang memaparkan logo yang sama. Lok mengulas cacatan Telegram edisi siasat yang mendakwa dirinya dan beberapa wakil rakyat DAP lain menghadiri makan malam Geng 04 pada 3 Mac. Edisi siasat juga memuatkan klip 44 saat majlis itu dan mendakwa ia adalah jamuan makan malam Geng 04 dengan logo kumpulan itu turut dipaparkan. Edisi siasat sering mendedahkan dokumen bocor serta dakwaan penyalahgunaan dan rasuah berkaitan polis dan jabatan kerajaan yang lain. Logo pada sepanduk di belakang pentas tersebut mempunyai sedikit persamaan dengan salah satu daripada 49 logo geng yang diterbitkan oleh polis pada 2013. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng yang turut hadir pada majlis itu memberitahu bahawa ia sebenarnya adalah makan malam bagi mengumpul dana yang dianjurkan oleh sebuah persatuan perdagangan yang berdaftar. Sebelum ini, Akhbar Sinchiu melaporkan bahawa majlis makan malam pada 3 Mac itu dianjurkan oleh sebuah persatuan perdagangan dan industri bagi mengutip dana yang bertujuan untuk membina sebuah bangunan. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Parsi Gudang Hassan Karim berkata bekas pemimpin parti lain yang mahu menyertai PKR perlu ditapis dan disemak terlebih dahulu latar belakang mereka. Hassan berkata PKR juga tidak seharusnya menerima mana-mana pimpinan yang mempunyai rekod jenayah, pengkrap dan rasuah. Menurut Hassan, dia menyambut baik penyertaan anggota biasa maupun pemimpin besar ke PKR tetapi haruslah memenuhi syarat minimum iaitu jujur menerima dasar dan cita-cita PKR. Bagaimanapun, kata Hassan, adalah wajar serta munasabah untuk menyimak ke atas pemimpin-pemimpin besar parti lain yang ingin menyertai parti itu kerana PKR bukannya tong sampah. Hassan berkata demikian mengulas kenyataan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nazridon Ismail menjangkakan lebih ramai bekas pemimpin berstatus profil tinggi daripada PN akan menyertai PKR dalam masa terdekat. Pada Selasa lalu, bekas ahli MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman mengumumkan penyertaannya dalam PKR dan mendedahkan lebih ramai pemimpin dan ahli perintis Bersatu di semua peringkat akan menyertai parti itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Tasik Glugur Wan Saiful Wan Jan mendakwa mendapat gangguan daripada SPRM yang mahu merakam keterangan berhubung ucapannya di Dewan Rakyat. Bagaimanapun yang betul, saya terus-menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutama SPRM. Saya baru dapat satu notis untuk dirakamkan percakapan saya mengenai apa yang saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya mengambil pandangan bahawa apa yang saya sebut dan setelah diselesaikan oleh speaker, tidak ada sesiapa yang boleh mengganggu imuniti yang disebut dalam Seksyen 7 atau 347 kita. Dan pada masa yang sama, tidak wajar untuk menghina keputusan speaker dan keputusan yang diambil oleh Dewan dalam perkara yang telah selesai. Jadi, bila ada kacau ganggu yang begini, Datuk Speaker, bagi saya ini satu tekanan yang tidak wajar yang diberikan kepada ahli-ahli Parlimen dalam hal yang sedemikian. Jadi, kebetulan Menteri Undang-Undang pun ada sekali. Saya nak tarik perhatian bahawa ada pelanggaran yang berlaku, Datuk Speaker, dan saya rasa tindakan yang diambil oleh SPRM ini satu benda yang melanggar bukan saja immunity ahli Parlimen yang disebut dalam Seksyen 7 atau 347, tapi juga melanggar keputusan speaker dan Dewan yang telah dibuat. Jadi saya nak timbulkan ini untuk perhatian sebab saya rasa ini adalah satu benda tidak adil yang dilakukan dan berbahaya bagi immunity kita sebagai ahli Parlimen. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.